Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ustaz Nizam tiba-tiba teringat sedikit pengalaman. Saya pernah berforum dan panel seorang ustaz yang lebih tua, lebih berpengalaman. Dia sebut dalam forum tu, dia kata antara tanda-tanda seseorang hampir dengan kematian, kalau beri salam dia jawab perlahan. Saya teringat sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lambat lagi ni. Maknanya sempat siap masjid baru ni. Alhamdulillah. Tak apalah. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada Tuan Musi Majlis SU Masjid kita yang dihormati lagi dikasihi Akhil Karim Al-Fadhil Ustaz Nizam kita, Imam Musi Masjid, Jatuh Kuasa Masjid, Imam-imam, ibu ayah, adik-adik, sahabat yang dikasihi sekalian. Saya dimaklumkan bahawa malam ni ada cabutan-cabutan bertuah, ada hadiah-hadiah yang akan diberikan insya-Allah. Ui, comel motosikal tu. Masya-Allah. Saya minta, saya kata saya nak juga malam ni 3 hadiah. Tapi yang dengan saya sebagai permulaan ni, dia tak cabut bertuah. Saya yang nak tanya soalan yang kena dengan jawapan yang saya tanya ni betul, kita bagi kat dia hadiah tu. Soalan saya yang pertama, yang dalam dewan sekarang, siapa yang datang dari kampung yang paling jauh dari masjid ni? Yang paling jauh, cuba angkat tangan. Dari kampung mana? Allah. Dari Penang. Memang tinggal di Penang. Lepas tu mai sini. Masya Allah. Ada tak yang jauh, yang lebih jauh dari Penang? Kalau macam tu saya nak jawab, saya dari Shah Alam. Yang belakang tu? Dari Ampang. Ampang Selangor. Memang asal sini ke asal di Ampang? Asal Kota Baru Kelantan. Hijrah ke Selangor, bekerja di Selangor. Bekerja Selangor dan duduk sini, balik kampung. Balik kampung. Balik kampung suami. Oh, balik kampung. Ampang jauh pada Penang. Ada jauh pada Ampang? Okey, alhamdulillah. Hadiah pertama tolong bagi. Tolong sampaikan. Yang paling jauh. Ada 3 Sila. Nak kita bagi boleh tolong sampaikan. Berapa hari duduk sini? Nak balik apa? Oh, boleh gitu. Alhamdulillah ada hadiah tu. Sila. Alhamdulillah, rezeki mai dari jauh. Ya, alhamdulillah. Sila. Alhamdulillah. Sila. Soalan yang kedua, saya nak tanya, yang dalam dewan ni sekarang yang hadir, siapa yang paling, saya nak sebut apa? Nak sebut tua ke? Yang paling apa, bahasa sopan sikit, berumur. Siapa yang paling lama? Siapa yang paling berumur yang ada dalam dewan ni? Nak bagi hadiah ni. Allah, bonda kita berapa? Berapa umur? Berapa tahun?
28? Ha? 78? Betul, 78? 78. Ada tak yang lebih pada 78? Berapa? Bagi Masya Allah. Berapa? Tu. 82. Ni ayahanda kita baju putih pakai hitam tu berapa umur? Ayahanda kita berapa umur? 70 lebih? 60 lebih. 82 paling tinggi. 82. Tak ada dah? Masya Allah. Boleh, tolong bagi satu lagi hadiah. 82. Mana orang perempuan saja dapat Sebelum ceramah kita bagi hadiah. Nanti lepas saya selesai ceramah, ada banyak lagi hadiah Ustaz Nizam akan bagi. Bagi. Hantar je, hantar pergi hantar. Pergi dekat. Lepas ni kita start ceramah. Soalan terakhir. Alhamdulillah. Soalan terakhir, hadiah terakhir ni. Siapa dalam dewan ni yang paling ramai anak? Cepat. Yang paling ramai anak. Imam kita berapa? 5. Okey, ada yang lebih pada 5 tak? Itu. Berapa? Berapa? Bagi mic. Berapa orang anak? Anak berapa orang? 8 orang Ustaz. 8 orang. 8. Ada yang lebih pada 8? Orang lelaki tak ada lah. 2-0 dah ni. 8. Ada? Tak ada? Dengar kata orang Guak Cempedak ramai anak. Tu? Tu kan, tu anak yang kat tangan. 8 okey, alhamdulillah, bagi kat bonda kita. Alhamdulillah. Boleh kita mula ceramah? Boleh kita mula kuliah? Kuliah ke ceramah? Kau suka ustaz lah ustaz. Yang baru sampai boleh masuk dulu. Saya sengaja sementara tunggu yang baru sampai, boleh masuk dulu. Fill in the blank. Ada tempat-tempat kosong, boleh masuk dulu. Masuk. Alhamdulillah, saya seronok sangat sebab masa saya datang sebelum Covid dulu, masa tu dewan ni tak siap lagi kan. Court badminton ni tak ada lagi. Sekarang ni dengan ada aircon, dengan selesa, agak-agaknya orang yang menderma siapkan dewan ni, kita buat majlis ilmu, pahala sampai tak kat dia? Kalau dia yang menderma masa kita buat dewan ni, dia dah meninggal pun, sampai tak pahala? Bayangkan kalau kita yang menyumbang untuk buat masjid. Allahu Akbar. Sebelum saya lupa, sebab dengar tadi bendahari sebut ada nak untuk derma masjid, ada derma untuk perjalanan program kita. Tapi berkait dengan masjid, tolong ingat perkara ni satu daripada saya. Tolong ingat, masjid baru nanti pasti akan siap. Cumanya masa siap tu nanti duit kita ada berapa duit kat situ. Itu soalan penting. Sebagaimana dulu masa nak buat dewan ni, sekarang kita yang hadir ni, berapa banyak duit kita ada dalam dewan ni? Sekarang masa nak buat dulu, tetap akan siap. Begitu juga dengan masjid, pasti akan siap. Cuma masa siap tu nanti duit kita ada berapa banyak, usaha, saham kita
tenaga kita, tolong promosi kita ada berapa banyak ketika masjid tu siap nanti. Okey. Saya nak bangun dah ni, boleh saya berdiri lah sikit. Saya dengar saya duduk. Boleh Kalau saya nampak ada yang tidur, saya turun je pergi dekat ni. Boleh? Okey. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali saya terima kasih sangat pada pihak masjid jemput lagi untuk datang berkongsi sedikit ilmu. Sebenarnya kita pun berdebat ni. Tok guru ada kat depan, tok ustaz ada, tapi tak apalah. Sekadar sedikit perkongsian. Yang pertama, anak-anak kita di sekolah rendah nak ukur cemerlang, betul? Nak ukur cemerlang dengan tidak. Kalau sebelum ni dia ada UPSR, UPKK ke apa ke. Anak-anak kita yang sekolah menengah nak ukur cemerlang dia ada apa? SPM, betul tak? SPM, STP. Anak-anak kita yang masuk universiti, dia panggil anak-anak kita, dia panggil pointer. 2 point, 3 point universiti. Orang yang pergi bekerja di pejabat nak ukur cemerlang, dia panggil KPI, SOP, dia ada markah dia. Kilang, syarikat, agensi nak ukur cemerlang, orang pejabat dia ada cara ukur dia, ISO dia panggil. Itu cara ukur cemerlang. Saya nak tanya, kita yang datang dengar kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, forum, macam mana nak ukur cemerlang? Ni, kita yang datang dengar kuliah, ustaz buat kuliah mingguan, ustaz-ustaz datang, kita yang datang masjid dengar kuliah, kadang-kadang dengar ceramah kat TikTok, kat Facebook, macam mana nak ukur cemerlang? Ke masjid ni ada akhir tahun buat periksa? Masjid ada buat periksa ke? Sebab dengar kuliah subuh, periksa tajuk dia subjek kuliah subuh. Lepas tu periksa kuliah maghrib. Tak ada kan? Jadi macam mana nak ukur cemerlang kita? Kita datang kuliah, kita tambah ilmu, tujuan utamanya nak kuatkan iman. Kita kenal Allah, kenal Rasulullah, tahu syurga neraka, belajar tafsir, nak kuatkan iman. Macam mana cara nak ukur iman? Siapa tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kat kita. Saya baru nak belajar cakap utara, boleh? Tadi dah menyorok dah tadi. Jadi boleh cakap menyorok, betul menyorok. Menyorok ni pagi. Oh, kalau malam mengorok. Tak apa. Tak pandai-pandai kita cakap utara, boleh tak? Nabi Muhammad ajar kita cara nak ukur iman. Ni dalam dewan kita sekarang, siapa yang paling kuat iman? Adakah ustaz yang ceramah depan? Tak semestinya. Adakah ustaz yang duduk? Tak semestinya. Adakah orang yang paling banyak hafal Quran? Tak semestinya. Macam mana cara nak ukur iman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah orang yang paling apa? Paling apa? Ustaz boleh tak jangan tanya kami, ceramah dah lah, okey lah. Kita duk biasa tanyalah ustaz, ni ustaz lah tanya. Ni dengar elok-elok. Nabi kata orang mukmin ni, semua orang mukmin dalam dewan ni. Ada buat live ke? Yang buat live tolong tulis kat komen suara saya jelas ke tidak.
Lepas tu tolong tekan butang share supaya manfaat boleh tersebar. Nabi ajar kita, orang mukmin, semuanya orang mukmin. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling agak-agak apa? Nabi tak kata yang paling banyak solat, Nabi tak sebut. Yang paling banyak sedekah, Nabi tak cakap tu. Apa? Selawat. Yang paling banyak selawat. Selawat tu bagus. Tapi ketika Nabi nak bagi tahu yang paling kuat iman, Nabi tak sebut yang paling banyak selawat. Nabi tak sebut yang paling banyak baca Quran. Tak sebut paling banyak datang masjid. Agak-agaknya apa? Nabi kata orang mukmin dah yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Akhlak, perangai, akhlak. Samaratul iman, the fruits of iman. Benda kita iman dalam hati. Yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlak. Allahu Akbar. Paling baik akhlak. Ni tajuk yang diberi pada saya malam ni. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita cerita akhlak Rasulullah, kita nak bagi penilaian dulu. Nabi kata yang paling sempurna iman ialah yang paling baik akhlak. Bila kita sebut akhlak ni, apa dia akhlak? Perangai kita lah. Dengan kawan, dengan pekerja, dengan kawan kat pejabat, dengan mak, dengan ayah, dengan adik, dengan kakak, dengan orang kat masjid, akhlak kan? Lalu Nabi sambung lagi. Di kalangan yang paling baik akhlak ini, akhlak dengan orang ni, yang paling baik lagi ialah yang paling baik akhlaknya terhadap apa? Mak ke ayah ke atuk ke anak ke cucu ke kucing ke kambing ke kawan pejabat ke jiran ke. Nabi sebut di kalangan yang baik akhlak ni, yang paling baik sekali ialah yang paling baik akhlaknya terhadap isteri. Allah. Tengok Rasulullah angkat darjat orang perempuan. Nak ukur iman paling baik akhlak. Di kalangan yang baik akhlak ialah yang paling baik akhlak terhadap isterinya. Dan Nabi sambung lagi, wa ana khiyarukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik akhlak terhadap isteriku sallallahu alaihi wasallam. Ustaz malam ni nak ajak kita orang takut bini ke? Bukan takut bini, tiru Nabi. Sebab apa? Sebab apa Rasulullah bagi tahu yang paling sempurna iman akhlak ialah yang paling baik akhlak dengan isteri? Sebab akhlak kita dengan isteri ialah perkara yang orang tak tahu, orang tak nampak. Kalau kita ada iman, kita akan jaga. Ada orang dia sembahyang sunat rajin, masjid duduk sah depan, berzikir rajin, baca Quran rajin, tapi dia dengan isteri dia ketegak apa? Ketegak tu betul tak perkataan? Ketegak tu bukan. Bekeng. Garam. Kalau ketegak ni maksud apa sah? Nakal. Oh tu. Degil. Bukan salah. Bukan ketegak. Kengek. Cengeng. Cengeng. Kena tulis sikit ni vocabulary. Cengeng. Orang nampak dia berzikir bagus, semayang bagus, dengan bini cengeng. Apa kau? Lambat. Naik tangan lagi. Orang tak tahu. Sebab tu iman. Ketika orang nampak kat masjid, orang puji, haji ni baik betul lah, suka tolong orang, suka buat kelakar, gurau, baiknya haji. Bini dia kat sebelah, yalah, kau tak tahu. Iman perkara orang yang tak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya kita selalu dengar kan, yang hadis orang tanya Nabi, orang tanya siapa? Orang tanya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Aisyah jawab apa?
kana khuluquhu al-Quran. Aisyah kata akhlak Nabi Muhammad ni adalah Al-Quran. Al-Quran yang hidup. Okey, siapa Aisyah? Aisyah dengan Nabi Muhammad ni siapa? Isteri. Aisyah adalah isteri Nabi. Isteri yang menyaksikan suami dia. Isteri yang bersaksi bahawa suami aku ni akhlaknya adalah Quran yang hidup. Maknanya ketika bersendirian, akhlak Nabi Muhammad memang sangat hebat. Sebab tu isteri dia bersaksi. Kepada para isteri yang hadir malam ni, macam mana akhlak suami masing-masing? Bagus. Oh, gitu makcik depan. Ya Allah, gini wah, mana betul lah. Alhamdulillah. Suami yang solehah. Suami yang soleh. Alhamdulillah. Dia kita ni nak tahu baik tak baik kita, bini kita orang paling tahu. Isteri kita lah orang yang paling menilai. Sebab tu saya, orang duk cakap hal poligami, nak kahwin 2, 3. Saya kata orang yang paling tahu awak tu layak ke tidak, tanya bini awak dulu. Tanya bini memang tak layak sah. Isteri dia tahu, semayang pun ponteng. Isteri dia tahu, paling tahu. Sebab tu Nabi Muhammad bila cerita berakhlak, inilah rahsianya. Inilah kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita kata akhlak ini adalah buah, adalah hasil iman. Kita sekarang, kita sambut apa ni? Sempena sambutan apa ni kita sekarang? Sambutan apa maksud Maulidur Rasul? Kelahiran. Kita bukan saja nak sambut kelahiran, tapi kita nak mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan lagi penting kita nak menghayati ajaran baginda. Kita nak amalkan. Lalu Rasulullah bagi tahu, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak lagi. Memang cerita akhlak lagi. Bahkan ada satu perkara yang menarik. Pernah dengar tak nama Ummu Salamah? Ummu Salamah ni dia asal orang Mekah. Suami dia Abu Salamah. Masa Nabi hijrah ke Madinah, panjang ceritanya, tapi Abu Salamah ni hijrah dulu seorang ke Madinah. Abu Salamah hijrah ke Madinah. Ummu Salamah tunggu dulu kat Mekah setahun, kena sekat di keluarga dia yang tak Islam. Akhirnya Ummu Salamah hijrahlah ke Madinah. Lepas tu perang Badar, perang Uhud, Abu Salamah cedera. Balik beberapa ketika meninggal. Suami dia meninggal. Lalu Ummu Salamah duduk kat Madinah dengan anak kecil dia Salamah. Panjang ceritanya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinang Ummu Salamah, kahwin dengan Ummu Salamah. Satu hari Ummu Salamah ni dia duduk dengan Rasulullah, dia terfikir satu perkara. Dia pun tanya soalan, dua orang. Dia tanya Rasulullah, Abang Mat ada? Abang Mat, Mah nak tanya apa benda? Ummu Salamah tanya, wahai Rasulullah, sekiranya seorang perempuan masuk syurga, dia ada 2 suami. Mana dua tu dengan mana kahwin, meninggal, kemudian kahwin pula suami lain. Ummu Salamah tanya, kalau seorang perempuan masuk syurga, suami pertamanya masuk syurga, suami keduanya masuk syurga. Maksudnya yang pertama meninggal, dia kahwin suami lain, tapi dua-dua suami masuk syurga. Perempuan tu masuk syurga. Wahai Rasulullah, perempuan itu akan bersama dengan suami yang mana? Acik nak dengan suami mana? Seorang je Ustaz. Okeylah. Apa sekali lagi jawapan Rasulullah? Dua-dua masuk syurga. Yang isteri pun masuk syurga. Suami pertama Abu Salamah berhijrah, berjihad, cedera, meninggal. InsyaAllah minas sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, masuk syurga. Suami kedua dia Rasulullah, masuk syurga juga.
Jadi Ummu Salamah terfikir, nak duduk dengan suami mana? Dua-dua masuk syurga, dua-dua ahli syurga. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu akan bersama suami yang lebih baik akhlaknya. Perempuan, Allah, akhlak lagi. Mana di kalangan ahli syurga, kelebihan dinilai pada akhlak lagi. Kita berselawat kat Nabi, berarak, keluar urat mereh, keluar urat, tapi akhlak kita teruk. Kita bos, kita tokel, akhlak kita dengan pekerja kita macam mana? Akhlak kita bila jumpa acik-acik cleaner, pak guard, kita berkasak macam mana? Tengok. Habis masa dah? Okey. Jadi tengok, dua-dua masuk syurga. Perempuan itu akan bersama suaminya yang lebih baik. Sekali lagi akhlak. Sebab tu kita, alhamdulillah, kita selawat, kita berqasidah, kita berarak, kita buat majlis. Sekarang ni apa yang kita dapat daripada Rasulullah? Cek akhlak kita. Saya nak bagi sikit contoh akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah ada yang bagi duit, ada yang bagi makanan, bagi pakaian, bagi ajak tempat duduk, bagi selimut semua. Adalah seorang ibu yang hebat, cerdik. Namanya Ummu Sulaim Ar-Rumaisa bintu Milhan. Ummu Sulaim, suami dia tak ada dah. Dia ada anak kecil lelaki umur 10 tahun. Nama anak dia ni Anas bin Malik. Ummu Sulaim bawa anak dia. Dia pergi kata, wahai Rasulullah. Rasulullah baru hijrah kat Madinah. Ummu Sulaim ni orang Madinah. Ummu Sulaim kata, wahai Rasulullah, orang ni bagi hadiah, bagi duit, bagi makan. Saya tak ada apa, wahai Rasulullah, nak beri. Yang saya ada, anak saya ni 10 tahun ni, Anas bin Malik. Maka saya nak hadiahkan Anas ini untuk menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu yang hebat. Ada dua sifat yang hebat. Sifat yang pertama, Ummu Sulaim, dia betul-betul sayang kat Nabi. Sebab tu dia bagi yang paling dia sayang bagi anak dia. Satu. Yang kedua, Ummu Sulaim ni ibu yang cerdik. Dia pilih sekolah yang terbaik untuk anak dia, iaitulah Madrasah Muhammadiyah. Dia bagi Anas ni khidmat kat Rasulullah, bermakna Anas akan dapat didikan direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 10 tahun. Dan memang Anas khidmat kat Rasulullah sehinggalah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, umur Anas bin Malik 20 tahun. Sebab Nabi 10 tahun di Madinah. Dan ketika itu, pandai mak ni pilih sekolah yang baik. Dia bagi hadiah Anas ni pada Rasulullah. Dia pilih sebab dapat didikan direct pada Rasulullah. Sehingga Anas menjadi salah seorang daripada 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih 1000 hadis. Jadi di kalangan sahabat Nabi ada dia panggil Al-Muksirin, sahabat yang meriwayatkan lebih 1000 hadis. Ada 7 orang. Sab'un min as-suhbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith 'anil mukhtar khairi mudar. Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbasin, kaza Ibnu Umar. 7 orang yang meriwayatkan lebih 1000 hadis. Antaranya Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah. Salah seorangnya Anas bin Malik. Siapa dia Anas? Budak umur 10 tahun yang mak dia hantar khidmat dengan Rasulullah. Rasulullah wafat, umur dia 20. Saya nak ceritanya apa? Anas bin Malik sendiri cerita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama darabani
wa ma syatamani wa ma sabbani. Anas kata, saya berkhidmat, bekerja dengan Rasulullah 10 tahun. Sepanjang 10 tahun Rasulullah tak pernah pukul saya, tak pernah maki saya, tak pernah herdik saya. 10 tahun staf. Dan ada riwayat kata Anas, Rasulullah tidak pernah ketika aku tersilap buat sesuatu, Rasulullah tak pernah kata lima fa'alta, sebab apa buat gini. Dan ketika aku terlupa buat sesuatu, Rasulullah tak pernah kata kenapa tak buat, sallallahu alaihi wasallam. Faham tak maksud Anas ni? Mana selama 10 tahun kerja, ketika aku buat sesuatu tersilap, Rasulullah tak pernah kata sebab apa buat gini, ni salah. Dah, Rasulullah hanya bagi tahu apa yang sepatutnya buat. Ketika aku tak buat benda yang Nabi suruh, Nabi tak kata sebab apa tak buat. Dah, Nabi kata buat ni sekarang. Dan memang dah Anas ni budak-budak, siang akan meremai kena gerak je lah, ikut je lah ustaz. Saya lengah duduk diam setempat. Saya kalau khutbah Jumaat kena duduk diam. Apa benda ni? Anas bin Malik tadi. Anas pernah cerita, dia budak, satu hari Rasulullah ada satu hajat. Rasulullah kata, Anas pergi cari benda ni. Anas kata, aku pun keluar dari tempat Rasulullah, aku pergi ke pasar. Sampai pasar, Anas ni dia nampak budak-budak duduk main. Lepas tu dia pun pergi main sekali, sehingga dia lupa hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi main sekali. Dia pergi main, dia seronok. Apa benda? Walkie-talkie. Ada walkie-talkie situ. Anas kata Rasulullah ada satu hajat, suruh aku pergi cari. Aku pun keluar, sampai ke pasar, ada budak-budak tengah duduk main. Aku nampak, dia budak, nampak orang tengah bermain. Anas pun pergi main sekali. Bila main seronok, main. Kata Anas, tiba-tiba ketika aku sedang bermain, aku rasa ada orang pegang bahu aku dari belakang. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabassama li. Rasulullah tersenyum. Rasulullah pegang belakang Anas. Anas tengok, Rasulullah. Rasulullah kata, Anas, yang aku suruh cari barang tadi, cari dah ke? Al-an, wahai Rasulullah, tak ingat, sekarang aku nak pergi cari. Tapi Rasulullah senyum. Rasulullah tak marah. Orang suruh pergi cari barang, pergi main. Pi mana? Hang pi mana? Rasulullah tak marah. Ini akhlak. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz cakap senang lah, Ustaz tak tahu budak-budak sekarang main game. Ustaz tak tahu budak-budak tak dengar cakap. Kau tak pernah nampak, tak dengar. Tapi di situlah akhlak. Kita bicara tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya letak asas tadi. Nak ukur iman, kita tengoklah akhlak. Ini akhlak Rasulullah dengan budak. Dan ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, seorang sahabat yang bernama Mahmud ibnu Rabi', budak, tapi dia cerita ni masa dia dah tua. Dia kata pengalaman aku dengan Rasulullah masa umur aku 6 tahun, satu hari aku sedang ambil wuduk. Mahmud ibnu Rabi', dia tengah ambil ismayang. Rasulullah ambil ismayang di sebelah aku. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan air ke dalam mulut baginda. Budak ni dia ambil ismayang, Rasulullah kat sebelah ambil ismayang. Rasulullah masuk air dalam mulut. Rasulullah berpaling ke arahku. Lalu baginda, ni benda kita panggil, bahasa Kedah dia panggil apa? Dia bukan sembok gitu, tapi keluar air yang halus. Apa? Tiup. Mana masuk air, dia taklah jadi basah kuyup. Hembui. Betul? Jadi Mahmud ibnu Rabi', masa dia bercerita ni, dia dah dewasa. Dulu masa aku umur 6 tahun, aku ingat lagi aku ambil wuduk Rasulullah. Mana dia, momen dia ada saat indah.
Tapi jangan silap faham. Ini hadis ini dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan budak. Bukan dalil sunat hembus orang kat sebelah. Nanti esok pergi office nak sembahyang Zuhur, ambil sembahyang CEO dekat sebelah. Semua boleh naik pangkat kita. Ini dalil Rasulullah bergurau dengan anak-anak kecil. Bukan dalil sunat hembus orang kat sebelah. Faham tapi kita nak bagi tahu begitu. Saya subhanallah, untuk makluman Ustaz Nizam semua, saya ni kalau saya ceramah, kalau ada orang perempuan, saya semangat lebih tau. Tahu tak sebab apa? Bukan sebab nak gatal apa. Sebab ada acik kita yang ambil nota. Ni tulis. Kita penceramah ni, cik, bila nampak ambil nota, kita jadi lagi semangat tau. Mana-mana tempat saya pergi, kalau orang lelaki dia terus hafal. ada kat satu kuliah muslimat kat Damansara. Saya ceramah, ada makcik tu, dia tulis. Lagi semangat saya ceramah, dia lagi semangat tulis. Kita pula nampak dia semangat tulis, lagi semangat ceramah. Tak betul. Habis sejam lepas ceramah tu, saya pun turun. Selesai dah, saya pun lalu pergi kat kursi dia. Saya tengok, "Cik, banyak nota ambil?" "Banyak tulis Ustaz." "Cik tulis apa?" "Saya pun tak tahu saya tulis apa ni Ustaz." Dia pun marah pula, "Ustaz lah laju sangat." Sebab tu saya pun lepas tu slow ceramah satu-satu. Tapi alhamdulillah, bukan ada periksa pun Ustaz nak ambil nota. Tapi gitulah, itu akhlak Nabi Muhammad. Dan ni kita cerita tadi isteri, budak-budak. Kita pergi yang paling jauh pula. Ni yang paling kecil. Nak cerita akhlak Rasulullah ni, hebat tak hebat akhlak Rasulullah? Sampai bab membunuh pun Nabi ajar. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akhlak ni sampai mereka apa? Sekiranya kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Bunuh ni apa? Perang. Nabi ajar kalau berperang, bunuhlah dengan baik. Apa maksud bunuh dengan baik? Potong hidung dulu, atau potong telinga sikit, potong jari gitu kah? Tak ada. Apa maksud bunuh dengan baik? Bunuh yang paling cepat, mematikan dan tidak seksa. Ganas ni Rasulullah ajar bunuh orang. Sebutlah mana-mana sejarah manusia atas muka bumi ni, semua ada sejarah perang. Sebut tamadun Jepun, ada sejarah perang. Sebut tamadun Cina, ada sejarah perang. Eropah, Amerika, Australia, Arab, Afrika, semua ada sejarah perang. Nabi Muhammad mengajar akhlak dalam perang. Tak boleh dalam Islam kita seksa orang, potong telinga dulu, potong tangan sikit, potong lengan, tak boleh. Dalam perang mestilah do or die. Kalau aku tak bunuh kau bunuh aku. Tapi tak boleh menyeksa. Allahu Akbar. Bahkan ini kita kata dalam Islam ajar akhlak. Contoh kalau berlaku perang, dia ni dalam perang dia bunuh isteri kita. Lepas tu dia bunuh pula ayah kita. Nauzubillah. Dia bunuh mak kita. Adik-beradik kita 5 orang dia bunuh dalam perang. Kita pun lawan dia. Kita pun boleh bunuh dia. Tembak atas dahi, mati dia. Rasa puas hati tak? Ataupun sekali tikam, perang, mati dia. Dia bunuh 7 orang dalam keluarga kita. Rasa puas hati tak? Sekali tikam mati dia. Ada tak rasa ni untuk mak aku, ni untuk ayah aku, ni adik aku, ni untuk bini aku, ni untuk abang aku. Cincang, nak lepaskan geram. Dalam Islam haram. Dia panggil muslah. Tak boleh cincang. Bunuh, mati, cukup. Ini akhlak sebenarnya. Bila kita baca sejarah perang Uhud, setelah Hamzah
dilontar tombak oleh Wahsy apa yang jahiliyah buat. Ya. Jadi dalam bab bunuh pun ada akhlak. Dan Nabi kata, wa idza zabahtum fa ahsinu dzibhah. Sekiranya kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Kan dalam Islam kan, kalau sembelih pisau mesti tajam. Makruh kita sembelih lembu A depan lembu B. Nabi bilang kan, kamu nak bunuh dia 2 kali ke? Mana lembu A tengok, Allah, lepas ni aku pula. Tak boleh, psikologi lembu. Sampai macam tu. Dan ikut kajian, sembelih cara Islam adalah sembelih, ini saintifik, orang sains kaji. Sembelih cara Islam ialah sembelih yang paling tidak menyeksa haiwan. Memang orang nak makan daging, nak makan kambing, nak makan lembu, ada cara stunning. Tahu tak stunning? Buat macam mana stunning? Stunning ni pakai current sampai mati lembu. Ada dia pakai tukul, ketung atas kepala kambing, mati. Kajian saintifik, cara mematikan haiwan yang paling tidak menyeksa ialah cara sembelihan Islam. Slaughter, Islamic slaughter. Sebab apa? Bukankah kalau dalam sembelihan Islam syarat nak sembelih kena putus dua urat ni kan? Kenapa 2 urat ni? Bila putus, darah dengan oksigen tak sampai ke otak. Bila darah oksigen tak sampai ke otak, otak tak boleh nak berfungsi. Otak tak boleh kesan sakit. Siapa tak percaya, balik malam ni ambil pisau, try potong urat masing-masing. Lepas tu WhatsApp kat saya nanti, sakit ke tak? Dia memang bila putus 2 ni, otak tak boleh berfungsi. Sebab tu orang perempuan nak bersalin, masa dia pakai bius, apa tu dia panggil? Epidural. Yang dia cocok kan? Otak tak berfungsi. Dia sebenarnya otak tak berfungsi. Kita injek bius tu, otak tak berfungsi. Orang nak cabut gigi ke apa, doktor injek, lepas tu rasa besar je mulut. Doktor buat apa pun tak rasa apa dah. Dia pergi block sistem brain kita, tak boleh nak kesan, rasa sakit. Jadi dalam Islam, sembelihan cara Islam ialah sembelihan yang paling berakhlak dan tidak menyeksa haiwan. Kalaulah dalam perang, jaga akhlak. Nak sembelih, jaga akhlak. Bagaimana kita dengan mak kita, dengan ayah kita. Orang perempuan, akhlak dengan suami kita. Kita akhlak dengan orang miskin. Kita bos, akhlak dengan pekerja. Lagilah kena jaga. Saya dia minta tadi pengumuman tadi. Ni ada pengumuman sikit. Pukul 10.20 kita lancakkan kutipan derma. Betul? Jadi adik-adik petugas tolong bergerak untuk sama-sama kita jalan dulu untuk kutipan derma. InsyaAllah. Siapa yang ikut kemampuan, siapa tak boleh bagi sedikit, dia bagi banyak. Ya, ini pelaburan kita semua insya-Allah. Boleh gerak, dek, gerak. Mana? Baju hijau tu ke? Gerak. Jangan malu-malu. Ni air untuk minum ke? Saya minum air dulu. Minum air. Okey, adik-adik kita gerak dulu, gerak. Boleh? Gerak. Oh, sedap duduk lah rupanya. Baru tahu. Gerak dulu. Yang kalau ada yang tertinggal beg duit ke, tak apalah, bagi esok boleh lagi. Siapa boleh
Siapa boleh jamin dia masih hidup lagi besok? Dia tak tahu kan? Alhamdulillah, bagus. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan moga-moga Allah Ta'ala tambah lagi rezeki kepada yang menderma. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada keluarga, anak cucu, pada yang menyumbang. SU masjid sebut masa pengacara tadi, malam ni paling kurang berapa dapat? 20. InsyaAllah seorang bagi 1,000 cukup 20,000. Ada ayat Quran Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Munafiqun, ada orang yang dia hampir-hampir nak mati, dia minta Allah tangguhkan kematian. Laula akhartani ila ajalin qaribin. Ayat Quran cerita ada manusia masa dekat-dekat nak mati, dia minta Allah tangguh kematian, dan dia beritahu, ya Allah, tangguhkan kematianku kerana aku nak bersedekah. La asaddaqa wa aku minas salihin. Ni ayat Quran cerita. Ada orang masa dekat nak mati kata, ya Allah, tolong tangguh kematianku sebab aku nak sedekah. Persoalannya, sebab apa dia tak kata, ya Allah, tangguhkan kematianku, aku nak puasa sunat. Ya Allah, tangguhkan kematianku sebab aku nak baca Quran. Ya Allah, tangguhkan kematianku, aku nak khidmat pada mak. Tak, dia tak sebut benda ni semua. Tapi dalam Quran sebut, ada manusia masa nak mati, dia kata, ya Allah, tangguhkan kematianku sebab aku nak sedekah. Ya Allah, tangguhkan kematianku. Sebab apa sebut nak sedekah? Dia tak sebut amalan lain. Siapa tahu jawapan? Siapa tahu jawapan? Tolong jawab. Kita nak tunggu sekejap. Tengok duduk atas ni. Siapa tahu jawapan? Boleh? Ustaz, saya nak gerak sikit sebab dewan comel kat terik ni. Rasa semangat nak jalan. Siapa boleh jawab? Dalam Quran ada orang di saat masa dekat-dekat nak mati, dia minta, ya Allah, tolong tangguh kematianku, ya Allah, sebab aku nak sedekah. Dia sebut nak sedekah. Persoalannya, sebab apa dia tak sebut nak semayang, nak baca Quran, nak pergi masjid, nak jaga mak, nak berzikir, tapi dia sebut tangguh kematian sebab aku nak sedekah. Sebab apa? Boleh tolong jawab? Dengar tak suara saya? Apa? Faham untuk akhirat. Sebab sedekah itu saham untuk akhirat dia. Jawapan tu betul, tapi yang ada yang lebih betul lagi. Sebab apa dia? Sebab apa? Sebab pahala pahala jariah. Bagus jawapan. Tapi ada lagi yang saya nak. Sebab apa? Ini dapat hadiah kan? Sebab apa? Sebab apa dia tak sebut, ya Allah, tangguh kematian, saya nak baca Quran. Tangguh kematian, saya nak pergi masjid. Sebab apa dia sebut, ya Allah, tangguh kematian, sebab saya nak sedekah. Sebab apa? Berpanjangan. Betul jawapan tu, tapi dia berkait dengan kenapa dia minta tangguh dan dia sebut nak sedekah. Tak ada kena try jawab. Sebab sebab kalau dia sedekah jadi panjang umur dia. Jawapan lagi saya nak. Dan perkara ni ulama sebut. Sebab apa? Ketika ayat ni kata masa aku nak mati, tolong tangguh mati, aku nak sedekah. Kenapa tak sebut nak semayang, nak puasa, nak zakat? Sebut nak sedekah. Sebab nanti waktu hisab, yang dia tak banyak sebab dia dah sedekah. Bagus juga jawapan tu. Tapi ulama sebut yang saya nak jawapan ni. Tak ada nak terus jawab. Nak tahu sebab, nak tahu dah sebab Maulidur Rasul tahun depan kita jawab bagi jawapan. Tidak. Apa?
Bagus juga, sedekah dapat menghapuskan dosa. Bagus. Apa? Ya, atasaddaqah wa aku minas salihin. Sebab apa? Ya Allah, tolong tangguh kematianku seketika sebab aku nak sedekah. Kenapa dia tak sebut? Sebab aku nak sembahyang sunat, sebab aku nak puasa sunat. Kenapa dia sebut sedekah? Itu soalan saya. Sebabnya ya, aku minas salihin. Selepas tu kan, li asaddaqa wa aku minas salihin. Untuk aku bersedekah dan aku jadi orang soleh. Sebenarnya orang soleh, orang sedekah masuk dalam soleh juga. Tapi kenapa sebut sedekah dulu depan? Ya. Sebab besar pahala dia. Betul juga. Tapi ada jawapan saya nak. Ha. Sebab apa? Masuk syurga melalui bentuk sedekah. Bagus juga tu. Ya. Sebab pahalanya berganda. Betul juga tu. Apa? Mudah laksana. Sebab boleh terus buat. Dekat-dekat dah tu dengan jawapan dia. Pahala tak akan putus. Betul dah tu. Ni dekat jawapannya. Sedekah menjaga umur. Boleh? Tak. Denda api neraka. Ni untuk ustaz ke ayat ni? Oh, makasihlah. Ya Allah. Ya Allah. Sedekah nak air dekat ustaz satu. Tak ada jawapan ke? Ya. Sedekah mengeratkan silaturahim. Betul, sedekah mengeratkan silaturahim. Tapi ada jawapan yang saya nak. Dia berkait dengan, ada yang seorang jawab tadi. Dia berkait dengan, kenapa ya Allah tolong tangguh kematianku sebab aku nak sedekah. Sebab apa dia tak sebut sebab aku nak puasa, nak zakat? Ya. Sedekah dapat memberi kebaikan pada orang memerlukan. Betul dah orang tu. Dapat menyelesaikan masalah orang lain. Dapat menyelesaikan masalah orang lain. Betul juga. Ya, saya baca. Penyembuhan penyakit. Bagus juga tu. Boleh saya bagi jawapan lah. Amalan ikhlas pahala berganda. Betul juga. Apa? Oh, bagus tu. Masa dia nak mati, dia nampak ajaran sedekah tu. Apa? Betul juga. Tapi jawapan yang ustaz nak ni. Semua amalan putus kecuali sedekah. Bagus juga. Tak ready hadiah ni, ready hadiah ni. Ya. Akan dinaungi waktu hari Isyak. Akan dinaungi waktu hari Isyak. Betul juga, Kak. Sebab dia nak mati dah. Apa? Harta tak bernilai. Harta tu tak bernilai. Dia nak bagi semua ya. Dia pun nak bagi semua. Sebab harta tu dah tak ada. Tetap bernilai masih dekat nak mati. Betul juga. Salam. Salam Ustaz. Masya-Allah. Sedekah menghapus dosa. Berpanjangan. Betul, jariah tu berpanjangan. Sepanjang maksudnya selepas kita mati pun dah ada jariah jadi. Maknanya benda tu jariah. Betul. Tapi saya nak pendekaitan dengan sebab apa dia minta tangguh dan dia terus sebut sebab aku nak sedekah. Dia bagi tahulah jawapan ayat. Apa? Ya, pintu syurga ada pintu khas untuk orang sedekah. Betul juga tu. Saya bagi jawapan lah lepas ni. Last. Semua yang kita ada hak Allah. Betul. Bagi tahulah. Selamat. Apa? Ayat. Saya jawab. Okey. Bagi tahu je situ je. Apa? Diangkat azab dan siksa kubur bila sedekah. Semua jawapan betul. Tapi yang saya nak, saya bagi tahulah dan benda ni disebut oleh para ulama. Kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, ya Allah, minta aku tangguh kematian sebab nak sedekah. Sebabnya ramai orang bertangguh untuk sedekah.
masjid nak baiki nanti hujung bulan nak bagi, lepas hujung bulan nak baiki kereta rosak pula. Dia ramai orang yang bertangguh nak sedekah. Dia ada terima harta pusaka bawah ni 200,000, nak bagi 50,000 lah untuk masjid. Nanti tunggu lepas anak masuk asrama, nanti lepas ni pergi check-in. Ulama menyebut kenapa dalam ayat ini manusia ketika nak mati dia minta tangguh, dan dia kata, ya Allah tangguh, laula akhartani ila ajalin qaribin la asaddaqa wa aku minas salihin. Tangguhlah aku nak mati Allah sebab nak sedekah. Rupanya sebab dia ada tangguh, dia nak sedekah, dia tangguh. Dia lambat-lambatkan. Dia fikir nanti pernah tak kita ada pengalaman nak sedekah kita tangguh? Dan ramai manusia sebenarnya begitu. Sebab tu ada di saat kematian dia minta tangguh. Saya teringat ayat tu sebab kita ada buat kutipan derma tadi. Saya nak sambung sikit lagi, boleh? Berkait dengan akhlak Rasulullah. Kita balik pada tajuk kita. Duduk atas ke duduk bawah? Atas. Tapi apa? Tambah lagi. Bateri habis. Dan ceramah sampai pukul berapa ni tak? Tak nak balik? Saya nak sebut ada satu nama, dia ni tak glamour. Ayah dia glamour. Jadi nak saya sebut nama ayah dulu ke nama anak dulu? Anak tak glamour, ayah glamour. Saya sebut anak dulu. Pernah dengar tak nama Ikrimah? Pernah dengar Ustaz, tapi tak tahu siapa. Mana tak glamour? Nama dia Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal kenal? Semua kenal Abu Jahal. Ni saya nak sebut betapa hebatnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum tu jadi Nabi masa umur berapa? Jadi Nabi umur abang-abang semua, abang baik. Nabi Muhammad jadi Nabi masa umur berapa? 10. Nabi Muhammad wafat masa umur berapa? 63. Jadi berapa tahun tempoh kenabian? 23 tahun. Kita yang kita sayang pada Nabi ni, berapa banyak yang kita tahu 23 tahun ni? 23 tahun. Tak apalah. Okey. Berapa tahun Nabi ada dua zaman? Satu zaman di Mekah sebelum hijrah, satu zaman di Madinah selepas hijrah. Mekah berapa tahun? Mekah 13, Madinah 10. Okey. 13 tahun Nabi di Mekah, Abu Jahal ganggu Nabi Muhammad, hina, fitnah, boykot, kutuk, seksa para sahabat. 13 tahun. Siapa orang kanan Abu Jahal? Ikrimah. Dia Abu Jahal orang kaya, besar. Jadi Ikrimah ni kerja dia main pedang, main kuda, main tombak, main panah. Dia anak muda yang pahlawan. Jadi dialah bodyguard utama Abu Jahal. 13 tahun Abu Jahal nak pergi buat apa? Ikrimah lah bodyguard utama dia. 13 tahun Ikrimah memusuhi Islam hamiyatan. Apa maksud hamiyatan? Ikut-ikut ayah, benci Islam. 13 tahun. Okey. Nabi Muhammad pun hijrah ke Madinah. 2 tahun Nabi Muhammad duduk di Madinah. Berlaku perang yang pertama. Perang apa? Badar. Dalam perang Badar, Abu Jahal dibunuh. Dan Abu Jahal dibunuh di hadapan mata Ikrimah. Sejak perang Badar ini, kalau selama ni Ikrimah memusuhi Islam 13 tahun, 15 tahun ikut-ikut ayah,
sejak perang Badar, Ikrimah benci pada Islam, dendam, benci, bunuh ayah dia depan mata dia dalam perang Badar. Tahun ketiga, perang Uhud. Kita ingat tak cerita perang Uhud Yang pusingan pertama tentera Islam menang, yang atas bukit pasukan pemanah turun ambil harta ghanimah. Lalu ada tentera yang pusing serang belakang bukit. Yang pusing serang belakang bukit ini ialah Ikrimah. Ikrimah bersama dengan Khalid Al-Walid. Jadi Ikrimah pusing serang, dia hebat berperang, perang Uhud. 3 tahun 3. Yang perang tahun kelima Nabi hijrah. Jadi 13 tahun ke Mekah, campur 5 tahun. Tahun kelima, perang apa yang Gali Parit tu? Mana ni, perang Khandaq ke perang Ahzab? Yang strategi Salman Farisi Gali Parit tu, perang Ahzab ke perang Khandaq? Khandaq ke Ahzab? Khandaq ke Ahzab? Tahun kelima hijrah yang Gali Parit. Khandaq, bukan Ahzab. Bukan. Sebenarnya sama aja, ada 2 nama perang ni. Macam kat sini lah, kat sini kita panggil Ustaz Nizam, kat rumah panggil baby kan. Panggil baby lah. Orang sama. Sungguh Ustaz. Jadi Khandaq, parit yang digali. Ahzab, tentera yang bergabung, yang kepung Madinah. Tak apalah. Tapi dalam perang Ahzab ni, masa Nabi gali parit, ada tentera musyrikin ni turun dalam parit tu nak seberang ke Madinah. Antara yang turun ini Ikrimah. Nak bagi tahu Ikrimah ni ketegak dia, gedebel dia. Ikrimah dia turun dengan kuda 3 orang, tapi Sayyidina Ali pergi sekat dan ada yang kena bunuh. Ikrimah sempat panjat lari balik, kuda dia perang Ahzab. Ikrimah memusuhi Islam, benci sampai turun Ikrimah. Tahun kelima. Yang tadi 13 campur 5. Tahun ke-6 Nabi nak pergi buat umrah, berlaku perjanjian Hudaibiyah. Sebab sebelum perjanjian Hudaibiyah ni ada grup-grup anak muda berkuda serang Nabi daripada masuk Mekah. Ikrimah juga maksudnya. Tahun ke-6. Tahun ke-7 Umratul Qadha, Nabi pergi buat umrah. Tahun ke-8. Tahun ke-8 maknanya 8 tahun Nabi di Madinah. Tadi 13 tahun kat Mekah. Tahun ke-8 Nabi di Madinah, musyrikin melanggar perjanjian Hudaibiyah. Masa tahun ke-8 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat datang ke Mekah dengan grup tentera untuk tawan kota Mekah. Masa ni Mekah bawah musyrikin lagi. Dan di sini akhlak yang hebat. Akhlak menang. Akhlak menguasai negeri. Nabi masuk dengan penuh tawaduk, masuk ke Kaabah, Nabi tak sombong. Menang, menguasai negeri, Nabi tunjuk akhlak lagi. Dan Nabi masuk ke Mekah dengan penuh tawaduk. Nabi tanya orang Quraisy Mekah, orang-orang yang sebelum ni boikot Nabi, kutuk Nabi, halau Nabi. Nabi tanya, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Kau orang rasa hari ni apa aku akan buat pada kamu semua? Maknanya sekarang Nabi masuk dengan tentera dah, kuasai Mekah. Nabi tanya orang Mekah, kau apa hari ni? Khairan akhun karim, ibnu akhin karim. Orang Mekah ramai-ramai kata, Muhammad, kamu ni orang baik, kamu akan buat baik, kamu orang yang baik, saudara kami, kamu adalah anak pada saudara kami. Tengok, masa kau kuat selama ni, kau ganggu Nabi, kau kutuk. Bila Nabi dah menang, Nabi dah berkuasa, kau buat lembek tekak. Muhammad, kau baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aqulu lakum kama qala Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, idhabu wa antumut tulaqa. Nabi kata, hari ni
aku akan berkata sebagaimana Nabi Yusuf dulu berkata pada abangnya, la tasriba alaikumul yawm, hari ini tidak ada balas dendam. Apa Nabi Yusuf kata pada abang dia dulu? Siapa yang tolak Nabi Yusuf dalam telaga masa kecil? Abang-abang dia kan. Nabi Yusuf jadi raja, abang-abang datang minta bantuan. Nabi Yusuf kata, la tasrib, hari ini tak ada balas dendam. Nabi Muhammad kata, aku juga akan berkata sebagaimana Yusuf berkata pada abangnya, hari ini tidak ada balas dendam. Nabi maafkan orang Mekah, tapi ni tadi akhlak tak balas dendam, tapi Nabi buat senarai nama. Ada senarai nama, beberapa nama yang Rasulullah kata nama-nama ini mesti dibunuh walaupun bersembunyi di celah kelambu Kaabah. Tengok Rasulullah akhlak dia, tak balas dendam, pemaaf, ada masa tegas. Dan dalam senarai nama yang Nabi blacklist ini, salah satunya nama Ikrimah bin Abu Jahal tadi. Ni tahun ke berapa saya kata ni? Tahun ke-8. Tahun ke-8. Maknanya Ikrimah dulu 13 tahun, capur 8, 21 tahun kamu ganggu Islam, bunuh orang Islam, sekat dakwah Islam. Nabi kata hari ni blacklist. Ikrimah mesti dibunuh walaupun dia sembunyi di celah kelambu Kaabah. Ikrimah ni bila dia tahu dia ni kena blacklist, dia lari keluar dari Mekah. Dia lari menuju ke arah Jeddah, ke arah laut. Dia nak cari perahu, nak lari ke Yaman. Di Mekah, bila Nabi masuk, Nabi memaafkan. Nabi kata siapa yang masuk dalam Masjidil Haram, selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat. Abu Sufyan ni pembesar Mekah, masuk Islam. Sebab politik Nabi yang hebat itu, memaafkan. Hindun, ingat tak nama Hindun? Siapa Hindun? Dengan kisah apa? Hamzah kan? Saya pegang Hindun masuk Islam. Hindun ni isteri Abu Sufyan. Hindun masuk Islam. Dan ada seorang perempuan namanya Ummu Hakim, kawan Hindun, masuk Islam. Siapa dia Ummu Hakim? Isteri kepada Ikrimah. Lalu Ummu Hakim bila dia masuk, saya nak cerita akhlak ni. Ummu Hakim kata, wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Saya Ummu Hakim, saya isteri Ikrimah yang Rasulullah blacklist nama tu. Lalu Ummu Hakim kata apa? Ummu Hakim kata, wahai Rasulullah, saya masuk Islam, saya nak minta dengan Rasulullah, boleh tak tolong maafkan suami saya, ista'mantuhu, boleh tak maafkan Ikrimah, beri aman pada Ikrimah wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa amin, aku maafkan Ikrimah, dia selamat. Ummu Hakim kata, saya kau masuk Islam, maafkan dia. Rasulullah kata Ikrimah. Lalu Ummu Hakim pun terus berlari pergi kejar suami dia. Abang mah kan, pergi kejar suami dia. Dia kejar. Masa Ummu Hakim pergi nak kejar Ikrimah, dia pergi dengan bodyguard dia. Kaya orang besar, ada bodyguard lelaki hamba suami dia. Masa dalam perjalanan ni, bodyguard ni cuba kacau lah isteri Ikrimah. Isteri dia pun cepat-cepat lagi. Ikrimah tu dia sampai, dia jumpa dah kapal, perahu. Masa tengah deal dah tu, dekat port, dekat pelabuhan, Ikrimah kata, aku nak naik kapal kamu, aku nak pergi tumpang, pergi ke negeri Yaman. Kata tuan punya kapal, boleh nak naik perahu aku, tapi kamu kena mengucap dulu 2 kalimah syahadah. Ikrimah kata, dari kalimah inilah yang aku lari. Aku lari, pun sokong Muhammad juga. Macam mana jauh-jauh pun sokong Muhammad? Tengok TikTok ke apa ni? Jadi
Kata Ikrimah, dari kalimah ini aku lari. Isteri dia pun sampai. Isteri dia kata, abang mah, gitulah dah. Bang, saya datang, saya jumpa Muhammad. Abang, saya telah meminta kemaafan untuk abang. Saya telah minta Muhammad supaya memberi aman kepada abang. Lalu Ikrimah kata, ya ke? Ya bang, saya dengar sendiri Muhammad kata dia maafkan abang. Jawab Ikrimah, kalau itu yang Muhammad sebut betul, Muhammad ni bukan jenis orang menipu. Kalau dia kata dia maafkan aku, maknanya sungguh dia maafkan aku. Tengok akhlak Rasulullah, sampai musuh tahu bahawa Rasulullah tak cakap bohong. Mana tak adalah, okey maafkan, balik sembelih, tak ada. Ikrimah musuh tahu bahawa Muhammad ni bercakap benar. Rasulullah bercakap benar sehingga musuh pun mengakuinya. Saya ulang, benar. Rasulullah cakap benar. Rasulullah cakap benar. Rasulullah dia tak menipu, bukan mulut mahong. Jadi Rasulullah cakap benar. Jadi mahong tu, mahong. Allahu Akbar. Kita minat betul Menteri Besar Kedah ni ceramah. Hari tu sekali Ustaz, saya balik pergi program, saya balik rumah dalam pukul 11 malam. Isteri saya tunggu. Saya masuk rumah, mata dia merah macam orang sudah menangis. Kata, apa hal, ada masalah apa? Tak ada. Sakit ke? Okey je bang. Kenapa mata merah macam baru sudah menangis? Baca cerpen MB Kedah. Dia baca kisah-kisah Datuk Seri Sanusi zaman sekolah dulu. Dia menangis seorang. Lepas tu dia pula cerita kat saya, malam tu tak boleh tidur saya, duduk cerita, bang masa dia sekolah dulu tak ada kain samping, tak ada metal, sekolah, duduk cerita, dia baca kisah sana. Nangis ni malam. Beruntunglah orang Kedah ni dapat MB, subhanallah, yang menjadi fenomena di Malaysia ni. Moga-moga doakan, moga-moga Allah sentiasa beri kesihatan pada MB, Allah sentiasa pandu beliau untuk pimpin, masya-Allah. Moga diberkatilah semua, insya-Allah. Dan kalau dia buat baik, dia buat kebaikan, orang-orang yang undi dia pun dapat tumpang saham pahala kebaikan yang dia buat. Saya nak bagi tahu, Ikrimah bila Ummu Hakim cakap Muhammad dah beri kemaafan, Ikrimah musuh 13-8 21 tahun dia lawan Nabi Muhammad. Dia tahu sifat Nabi Muhammad. Muhammad tu betul, kalau dia kata gitu dia tak bohong. Lalu Ikrimah kata, saya akan ikut awak balik ke Mekah. Masa nak ikut balik tu, Ummu Hakim bagi tahu, bang, bodyguard abang mengorak saya, dia kacau saya. Ikrimah pergi, Ikrimah bunuh. Masa ni tak Islam ni, kedebel ni. Dia bunuh bodyguard dia sendiri. Lalu Ikrimah dengan isterinya Ummu Hakim jalan balik ke Mekah malam. Lalu mereka pun berhenti check in, bahasa kita check in lah, cara bilik menginap. Mereka bermalam. Masa nak tidur malam tu, Ikrimah ni duduk pergi gesek-gesek, duduk dekat bini dia, pergi dekat, nak bersama suami isteri. Ikrimah nak bersama dengan isteri dia. Isteri dia jawab, abang, kita tak boleh bersama malam ni. Apa? Ikrimah kata, kenapa? Sebab Ikrimah tahu isteri dia sayang kat dia, sebab tu cari tu. Tapi bila ajak bersama, isteri dia tolak. Ikrimah kata, kenapa? Bang, ana muslimah wa anta musyrik. Abang, saya masuk Islam dah, abang musyrik, kita tak boleh bersama lagi. Setubuh, kita tak boleh bersama lagi. Ikrimah dengar macam tu, dia kata, hadza amrun azim. Dia kata, ini perkara yang besar. Awak sayang kat saya sampai tak boleh bersama sebab awak masuk Islam dah. Tapi Ikrimah, dia hormat pada isteri dia, dia tak paksa. Esok harinya mereka pun berjalan balik. Ni, saya nak beritahu hebatnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah dekat nak sampai, Jibril beritahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat, atakum Ikrimah
fala tasubbul amwat. Rasulullah bagi tahu pada para sahabat, kejap lagi Ikrimah sampai. Ingat, jangan kutuk, jangan ungkit orang yang dah mati, kerana itu tak sampai pada orang mati, tetapi menyakiti orang hidup. Bila Ikrimah sampai tu, jangan ungkit orang mati. Apa maksud Nabi jangan ungkit orang mati? Abu Jahal, ini Nabi pesan. Ikrimah 21 tahun dah lawan Islam, mari nak jumpa Nabi. Nabi bertanya, jangan kutuk orang mati, dah jangan kutuk. Orang mati tak dengar, orang hidup sakit hati, jangan kutuk. Ini akhlak. Bila Ikrimah sampai, melangkah masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun sehingga jatuh kain rida. Marhaban birrakibil muhajir. Rasulullah kata, selamat datang Ikrimah. Ikrimah masuk, Rasulullah peluk Ikrimah. Orang putih sebut a warm welcoming, sambut dengan penuh, selamat datang Ikrimah. Nabi peluk, dan Ikrimah pada saat itu speechless, tak ada nak kata apa. Disekat Nabi nak buat umrah, dia ganggu orang Madinah. Tiba-tiba Nabi boleh peluk dia. Ikrimah tak terkata apa-apa, tak cakap. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluk. Bila dia tak kata apa, Nabi lepas. Akhirnya terkeluar sepatah di mulut Ikrimah, ila ma tad'u, wahai Muhammad, kamu nak ajak manusia kepada apa? Rasulullah berkata, aku nak ajak sembah Allah yang cipta kita. Kita ni akan mati, ada syurga, neraka, ada akhirat. Nak ajak kamu semayang, puasa, bayar zakat. Nabi beritahu asas-asas Islam. Lalu Ikrimah tanya, macam mana saya nak masuk agama kamu? Nabi muajar dan ajak 2 kalimah syahadah. Dan pada saat itu Ikrimah mengucap 2 kalimah syahadah radhiyallahu an Ikrimah. Setelah 21 tahun lawan Islam, bukan setakat cabut tiang bendera, bunuh ni. Bukan setakat tak beri beras, tak beri bayar, bunuh orang Islam. Tapi Nabi memaafkan, dan akhirnya Ikrimah memeluk Islam. Lepas Ikrimah mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi tanya Ikrimah, kamu dah masuk Islam sekarang, kamu ada nak minta apa Ikrimah? Sekarang kamu minta apa saja, kamu minta, aku akan bagi sekarang wahai Ikrimah. Lalu Ikrimah kata, Allah, berilah pada saya Tuhai, bagi kat saya lah sekali dengan maintenance 3 tahun. Tu rumah tu yang 200 unit tu bagi saya buatlah projek tu. Ikrimah tak minta perkara-perkara ini. Nabi kata, Ikrimah mintalah, aku akan bagi pada hari ini. Kata Ikrimah, wahai Rasulullah, saya nak minta satu perkara sahaja. Saya nak minta Rasulullah doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa Ikrimah yang menentang Islam. Dosa saya kutuk Rasulullah di depan Rasulullah. Tenaga dan harta saya guna untuk ganggu Islam di hadapan dan di belakang Rasulullah. Itu saja saya nak minta. Minta Allah ampunkan dosa saya. Rasulullah angkat tangan, ya Allah, ampunkan Ikrimah, ampunkan permusuhannya terhadap Islam, ampunkan Ikrimah, dia kutuk aku di hadapan, di belakangku. Nabi doa. Setelah habis doa Nabi, Ikrimah, Nabi sudah doa, Ikrimah kata, wallahi, bermula hari ini, harta yang telah aku gunakan untuk ganggu Islam, aku akan gunakan 2 kali ganda untuk bantu Islam. Tenagaku yang telah aku guna untuk lawan Islam, aku akan guna 2 kali ganda tenagaku untuk pertahankan Islam. Aslama wa hasuna Islamuh. Ikrimah memeluk Islam dan dia betul-betul melazimi Rasulullah. Lepas
tu mau pergi berperang bersama para sahabat. Ingat tak cerita saya masa kecil-kecil dulu, ada ustaz-ustaz selalu cerita kisah perang yang selepas selesai perang tu ada seorang yang nazak, ada sahabat yang nazak minta air. Kan ada kan cerita tu kan? Air. Lalu orang hantar air kat dia. Dia dengar ada seorang lagi nak air. Dia kata bagikan tu lah. Orang ni pun bawa pergi kat air yang nazak. Sampai yang kedua, bagi yang ketiga. Pergi kat yang ketiga, syahid. Balik yang kedua, syahid. Balik yang pertama, syahid. Pernah dengar cerita tu? Itu berlaku dalam perang Yarmouk. Dan orang yang kedua yang syahid ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cakap, saya mari alhamdulillah dapat peluang datang sini bukan dengan harapan bestnya ceramah, okey ceramah. Kita tak nak sekadar begitu. Kita nak renung macam mana aku dengan suamiku, macam mana aku dengan isteriku, macam mana aku dengan ibuku, dengan ayahku, dengan kawan-kawan kat pejabat. Akhlak, inilah ukuran. Kita nak bangun sembahyang tahajud tengah-tengah malam, bolehlah sekali-sekala. Kita nak bersedekah beribu-ribu, kita tak mampu. Jaga akhlak kita. Tolong buat air. Dah ada 3 in 1 kan, tekan je lah. Ya. Isteri salah masak sikit, lambat je. Cepat, lambat. Kita jumpa cleaner, jumpa pagar. Apa dia? Marah. Dalam kereta, tengah jalan, maki hamun, carut. Jadi kita biarlah kita menjadi orang yang betul-betul, bila ceramah kita, saya ceramah tajuk akhlak ni, harapan saya begitulah. Moga-moga saya sendiri renung juga apa akhlak aku yang tak elok, yang perlu aku baiki, apa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu aku contohi. Saya rasa sebelum saya berakhir, alang-alang mai jauh-jauh ni, yang terakhir saya nak sebut malam ni sebagai buah tangan sikit untuk bawa balik. Sebab lepas ni ada banyak lagi hadiah-hadiah yang akan diagihkan. Lepas ni akan ada hadiah ni. Yang terakhir daripada saya untuk malam ni, saya ingat saya nak kongsi satu doa malam ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Doanya pendek je. Tapi siapa baca doa ni bila keluar dari rumah, syaitan akan mengelak daripada jumpa dia. Syaitan akan mengelak. Tanaha anhu syaitan. Syaitan akan mengelak. Dan doa ni kita baca bila nak keluar rumah. Nak pergi pasar ke, sekolah ke, nak pergi masjid ke, nak pergi main ke, padang ke, keluar rumah, kita baca doa ni. Dan orang yang baca doa ni, Rasulullah kata, qila lahu qad hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Orang yang membaca doa ini ketika keluar dari rumahnya akan dikatakan kepadanya, awak dah dapat hidayah, awak dah dapat kecukupan, awak dah dapat perlindungan, dan syaitan mengelak daripada nak jumpa dia. Baca sama-sama saya baca, sila ikut. Bismillahi. Ini dah makan malam ke belum? Macam tak makan malam, macam tak buka puasa lagi je. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu saja doanya. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bila waktu baca, keluar. Betul? Keluar. Masa keluar dari rumah tu, ada kawan saya kata, Ustaz, kalau kat Al-Ustaz ayak, kalau kat Baling dia tak panggil ayak, dia panggil apa? Kat Terengganu kita orang panggil water. Doa tadi panjang ke pendek? Pendek.
Boleh amal tak? Ini sebenarnya bergantung kita nak amal ke tidak. Nabi kata, siapa yang baca doa ini, man qala bismillahi tawakkaltu ala Allah hina kharaja min baitihi qila lahu kufita hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan qala syaitan li syaitan akhar, dan syaitan akan bercakap-cakap sama-sama syaitan. Macam mana kita nak kacau orang ni? Dia telah mendapat hidayah, dia telah mendapat kecukupan, dia telah mendapat perlindungan. Syaitan mengelak daripada nak jumpa dia. Dia bab amalan ini bergantung pada kita sebenarnya. Saya ceramah kering dekat pun ada orang dia semangat beramal, alhamdulillah. Ada orang dia dengar, dia hafal, dia terus ingat, tapi dia tak amal. Ada juga. Imam Ahmad bin Hanbal, pernah dengar nama Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hanbali. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal keluar musafir. Bila masuk waktu malam, dia cari masjid, dia nak tumpang tidur. Dia nak tumpang bermalam. Nak masuk masjid tu, Pak Gad kat masjid kata, tak boleh masuk, tak boleh masuk. Orang tak kenal Imam Ahmad. Nama dia terkenal, ilmu fatwa, tapi muka orang tak kenal. Masa tu tak ada Facebook lagi nak check profile. Orang tak kenal. Jadi Pak Gad ni, bila Imam Ahmad bin Hanbal nak masuk masjid, nak tumpang tidur, tak boleh, keluar. Imam Ahmad bin Hanbal kata, sekejap je nak tidur kat luar, kat beranda masjid. Pak Gad tadi tarik dia, tak boleh. Lalu ketika itu ada seorang peniaga roti, khabbaz, peniaga roti ni tengok. Lalu peniaga roti ni pergi, tak apalah, jom tidur rumah saya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ikutlah pergi ke rumah peniaga roti tadi. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengok peniaga roti ni, jom masuk. Astagfirullahalazim. Jom masuk. Ajak Ahmad bin Hanbal masuk. Dia pun kemaskan. Astagfirullahalazim. Duduk. Astagfirullahalazim. Ambil roti. Astagfirullahalazim. Letak dah bukan? Astagfirullahalazim. Duduk jangan, saya siapkan roti je. Angkat. Astagfirullahalazim. Sila makan. Mana di bibir mulut dia ada apa? Astagfirullahalazim. Imam Ahmad bin Hanbal kata, Pak Cik, saya nampak Pak Cik ni pergerakan mana-mana sentiasa sebut astagfirullahalazim. Ya. Sejak bila Pak Cik amal macam ni selalu sebut astagfirullahalazim? Sejak lama dah bertahun dah memang saya kat bibir mulut ni, memang saya suka sebut macam ni. Nak zikir panjang-panjang tak pandai. Astagfirullahalazim. Imam Ahmad ini tengok soalan orang alim. Imam Ahmad kata, Cik, Pak Cik kata dah bertahun-tahun tak biasa sebut ni, ada tak Pak Cik rasa barakah amalan ini, ataupun ada Allah Ta'ala bagi apa-apa kepada Pak Cik bila selalu amal macam ni, ada tak? Kata Pak Cik niaga roti ni, ada. Alhamdulillah, aku sangat terasa bila aku amal, selalu amal astagfirullah ini, bila aku berdoa, Allah makbulkan doaku. Setiap kali aku ada hajat, aku doa, Allah makbulkan doaku. Kecuali ada satu hajat ni sampai sekarang Allah tak makbul lagi. Imam Ahmad tanya, apa tu yang belum makbul? Saya ni berdoa sangat, minta dengan Allah, sebelum saya mati, saya dapat jumpa ulama yang hebat itu, Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar. Pakcik, Allah sudah makbulkan doa pakcik. Allah telah membawa Ahmad bin Hanbal ke dalam rumah pakcik. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Pakcik kata, Allahu Akbar. Lepas tu saya sebut tadi, bila kita belajar, ingat doa saya kata bismillah tawakkaltu ala Allah. Berapa ramai akan istiqamah amal. Moga-moga istiqamah.
Kita kadang-kadang ilmu kita tak banyak, tapi biarlah yang sedikit itu kita amalkan. Istiqamah, disitulah barakahnya insya-Allah. Jadi saya pun rasa sekadar ni lah dulu. Minta maaf terlajak masa ni, tak tahu semangat. Tuan-tuan pun tak keluar balik tu, saya pun lagi semangat. Kalau ada bangun balik cepat sikit saya berhenti. Ni tak bangun. Jadi tak apalah, tak apa. Moga-moga sedikit apa yang kita kongsi ni ada manfaatnya. Terima kasih pada pihak masjid di atas jemputan. Moga-moga majlis begini terus berterusan. Moga-moga yang hadir ni akan dapat hadiah cabutan bertuah sekejap lagi. Balik nanti boleh balik, bawa balik hadiah juga nanti. Ilmu dapat, moga-moga pahala dapat, dan juga hadiah pun dapat. Jadi daripada saya sekadar ini dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Tuan Syed Muhammad Malaysia